Oh, pertama sekali, sebelum tu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam lestari, salam Malaysia Madani. Hari ini kita akan belajar atau kita akan mengulas tentang keterampilan berbahasa. Terdapat 4 bentuk keterampilan berbahasa, iaitu mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Pertama sekali kita lihat pada keterampilan bahasa mendengar. Terdapat 3 peringkat, iaitu awal, pertengahan dan juga peringkat yang maju. Peringkat awal, kita mengenal mengecam bunyi, mengajuk bunyi, memilih bunyi, mendengar dan menyebut perkataan. Aspek mendengar merupakan antara asas dalam keterampilan berbahasa. Peringkat yang kedua iaitu peringkat pertengahan. Dalam peringkat pertengahan, kita mengecam dan mengingati fakta serta butiran secara terperinci mengenai maklumat khusus, mengenal urutan, mengenal sebab dan akibat, perhubungan orang yang interaksi. Itu peringkat kedua. Peringkat ketiga iaitu peringkat maju. Dalam peringkat maju ini kita mengenal isi-isi penting, kita mengetahui fungsi-fungsi. Kiranya peringkat lebih maju, kita mengetahui bagaimana kita mendengar, kita faham dan kita mengadaptasikannya. Kedua, peringkat bertutur. Bertutur ni juga terbahagi kepada 3, iaitu awal, pertengahan dan juga maju. Biasanya bertutur ni dia berlaku dalam 2 cara, sama ada satu hala ataupun 2 hala. Dalam satu hala merupakan seperti ceramah. Kita bagi ceramah, orang bagi ceramah, orang mendengar. Itu satu hala. Bagi pertuturan 2 hala, kita seperti berbual, bercerita antara 2 orang atau lebih. Itu 2 hala. Kita lihat aspek bertutur peringkat awal. Pada peringkat awal, kita melafazkan pengucapan bertata susila, mengajuk perkataan, fonem-fonem, kita mengajuk abjad-abjad huruf. Untuk peringkat pertengahan, kita melakukan deskripsi tentang objek atau gambar. Kiranya kita nampak satu gambar, kita bercerita tentang gambar-gambarnya. Kita faham makna-makna gambar, kita boleh cerita balik. Peringkat maju, kita dapat menerangkan sesuatu peristiwa, objek, permainan, proses dan sebahagiannya melalui perbincangan, perbualan atau dialog dalam yang lebih formal lagi. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada peringkat membaca, iaitu keterampilan berbahasa. Membaca ni dia ada maksud yang tersendiri. Menurut falsafah, iaitu menurut Kamaluddin Haji Husin 1988 dalam siri pendidikan Lokman Pedagogi Bahasa, membaca ni didefinisikan sebagai memindahkan tulisan kepada suara. Membaca juga bermaksud menyuarakan tulisan, mengambil isi dan fikiran yang tertulis dan memahamkan kandungannya. Selain itu, membaca juga bermaksud satu proses pemikiran yang membina. Dengan membaca, seseorang itu mesti dapat membina kebolehan menilai, mengulas dan mengkritik apa yang dibaca dengan tepat dan memahami situasi serta pemikiran yang terbuka dan positif. Baiklah kelas, proses membaca ni dia terbagi kepada 4. Ni saya dah tulis kat depan, 4 proses. Baiklah, saya akan terangkan apa itu 4 proses. Yang pertama, proses mengenal dan memahami bahan yang dibaca. Yang kedua, proses menghasilkan kefahaman membaca. Yang ketiga, berfikir, mencuba untuk membayangkan maklumat yang dibaca. Dan yang terakhir, iaitu yang keempat, adalah mengintegrasikan segala aspek yang berkaitan dengan tujuan membaca, jangkaan dan pengetahuan serta pengalaman lalu tentang perkara yang dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Muhammad Hafiz. Baiklah, pada tajuk kali ini kita akan berbincang mengenai keterampilan berbahasa yang tajuk membaca. Seperti yang kita semua sedia maklum bahawa keterampilan bahasa iaitu membaca terdapat 4 jenis membaca. Yang pertama, bacaan mekanis. Yang kedua, bacaan intensif. Yang ketiga, bacaan ekstensif. Dan yang keempat, bacaan mentalis. Baiklah, untuk bacaan mekanis ini adalah bacaan secara jelas, iaitu seseorang itu membaca dengan suara yang lantang
menyebut huruf-huruf ataupun simbol-simbol dengan jelas dan dapat difahami oleh orang lain. Tujuannya ialah untuk menangkap dan juga untuk fahami maklumat tersebut. Ia lebih tertumpu kepada usaha untuk analisis maklumat yang dibaca dan juga ucapan serta sebutan. Baiklah, kita berada kepada bacaan intensif. Bacaan intensif ialah memerlukan penelitian dalam memahami isi secara terperinci. Baik, tujuannya ialah untuk membuat perumusan dan juga untuk membuat kesimpulan kecil terhadap apa yang kita baca. Kita beralih seterusnya kepada bacaan mentalis. Bacaan mentalis ini pula ialah bacaan secara senyap. Bacaan yang melibatkan seseorang itu untuk menggunakan pemikiran mereka terhadap bacaan tersebut. Selalunya kita lakukan bacaan mentalis ini di tempat-tempat yang senyap seperti di perpustakaan ataupun dalam dewan peperiksaan sebab kita membaca soalan-soalan periksa. Tujuannya adalah untuk seseorang itu lebih fokus apabila membaca soalan ataupun maklumat yang diperoleh dan untuk memberikan tumpuan yang penuh terhadap informasi serta meningkatkan pemahaman mereka. Baiklah, yang akhir sekali kita beralih kepada bacaan ekstensif. Baik, tinjauan dilakukan sebelum membaca. Okey, tujuannya adalah untuk kita mencari terlebih dahulu tajuk, isi kandungan dan rujukan supaya kita tahu apa yang kita baca. Seterusnya, bacaan secara sekilas dalam bacaan ekstensif. Tujuannya adalah untuk seseorang itu mendapatkan gambaran keseluruhan terhadap apa yang dibaca. Dan juga akhir sekali bacaan secara dangkal. Baiklah, bacaan secara dangkal ini ialah melibatkan pemahaman secara tidak mendalam. Maksudnya pemikiran di luar kotak. Dan seseorang yang mempunyai bacaan ekstensif secara dangkal ini dapat memetik isi-isi yang penting dengan mudah. Saya rasa itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum semua, nama saya Hafiz. Baiklah kawan-kawan, kita akan berbincang mengenai tajuk keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa pada kali ini adalah mengenai peringkat menulis, iaitu ada 3 proses. Yang pertama ialah menulis secara peringkat pra-menulis, menulis secara peringkat mekanis dan juga menulis secara peringkat pelahiran. Untuk peringkat pra-menulis, ia merupakan sebuah aktiviti yang dilakukan sebelum seseorang itu menulis. Baiklah, selalunya aktiviti peringkat pra-menulis ini melibatkan kanak-kanak pada usia 2 atau 3 tahun atau 3 atau ke 4 tahun. Baiklah, ia merupakan sebuah aktiviti sebelum seseorang itu dapat menulis huruf dengan baik, dengan kemas dan juga betul. Tujuan aktiviti peringkat pra-menulis ini ialah untuk melatih otot-otot tangan, otot-otot motor kasar halus tangan murid-murid tersebut supaya dapat menulis dengan baik. Selain itu, ia juga dapat melatih murid untuk melatih mereka punya koordinasi mata. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada peringkat mekanis. Peringkat mekanis ialah peringkat yang diajar untuk menguasai peringkat kemahiran membentuk huruf besar dan huruf kecil. Latihan yang diberikan seperti yang kita dapat lihat ialah membentuk bulatan ataupun dan melukis garis lurus. Pada peringkat ini, seseorang itu diajarkan untuk menulis huruf besar dan juga huruf kecil. Ia merupakan peringkat selepas peringkat pra-menulis, di mana peringkat pra-menulis ialah peringkat di mana seseorang itu cuba untuk melatih mereka punya jari dan juga otot tangan. Kita beralih kepada peringkat pelahiran. Peringkat pelahiran ialah peringkat selepas kedua-dua peringkat ini. Ia merupakan peringkat yang terakhir. Peringkat ini ialah peringkat yang dikuasai oleh murid, khususnya individu khususnya murid, selepas menguasai keempat-empat kemahiran berbahasa, iaitu mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Pada peringkat pelahiran ini, seseorang itu dapat melahirkan idea dan juga pendapat. Mereka pada peringkat ini sudah boleh menulis karangan ataupun membuat sebuah karangan kecil atau membentuk sebuah ayat. Saya rasa itu sahaja yang kita dapat belajar pada hari ini. Sehingga berjumpa lagi.